Guadalquivir, sungai penuh sejarah. Guadalquivir berasal daripada perkataan Arab Wadil Kabir, bermaksud sungai besar. Jika sungai Nil di Mesir menjadi saksi perjuangan Nabi Musa AS menentang Firaun, sungai ini pula menjadi perakam detik-detik gemilang Cordoba, kota paling berprestij di dunia lebih 1000 tahun lalu. Cordoba diasaskan tahun 169 sebelum Masehi oleh Claudius Marcellus, pemimpin Empayar Rom. Jambatan ini antara warisan Rom yang masih terpelihara. Sejarah Cordoba ibarat pasang surut air sungai. Walaupun pernah diperintah Rom dan kemudian jatuh ke tangan Visigoth, Cordoba mencipta nama hanya ketika diperintah kerajaan Islam. Cordoba terletak di selatan Madrid, ibu kota Spanyol. Kota Cordoba atau Cortubah dalam sebutan Arab dikuasai Islam pada tahun 711. Setelah menewaskan Roderick di medan perang Guadalete, Panglima Torik bin Ziyad terus marah ke Toledo di utara. Dalam perjalanan, beliau singgah di kota ini yang menjadi kediaman rasmi Raja Visigoth ketika itu. Menurut catatan sejarah, Torik menyerahkan misi mengambil alih Cordoba kepada pegawai tenteranya Mugid al-Rumi. 5 tahun kemudian, Cordoba diistihar pusat kerajaan Islam Spanyol. Pembangunan fizikal dan ilmu diberi keutamaan sama rata. Menjelang kurun ke-10, nama Cordoba mengharum ke seluruh pelosok dunia. Limpahan nikmat hasil penemuan tamadun baru yang dipelopori pemikir Islam turut dikongsi bersama masyarakat Barat yang sedang merangkak tenat dalam era kegelapan. Cordoba muncul sebagai kota paling besar, paling maju dan paling berprestij di Eropah. Hari ini di pinggir sungai Guadalquivir, Masjid Cordoba yang menyimpan 1000 kenangan masih berdiri teguh. Menjelang kurun ke-13, ancaman Ferdinand sukar dibendung lagi tatkala kepimpinan Islam semakin goyah. Akhirnya, pada 29 Jun 1236, tentera Kastil memasuki kota ini sekaligus mengakhiri 525 tahun pemerintahan Islam di Cordoba. Hilanglah sebutir lagi permata Islam di Spanyol. Ketika zaman keemasannya, Cordoba mempunyai sistem jalan yang baik, 1000 masjid, 800 hamam atau tempat mandi awam, 70 perpustakaan dan beberapa universiti terbilang. Sukar saya bayangkan kesibukan Cordoba ketika itu. Di waktu malam, lorongnya diterangi lampu, walhal ciptaan ini hanya mampu dilaksanakan orang Barat di London dan Paris 700 tahun selepas itu. Cordoba mungkin tidak sehebat 10 kurun lalu, namun kemasyhurannya menjadi nostalgia. Bagi pelancong, Cordoba ibarat syurga yang mesti dikunjungi. Amir dan Khalifah Islam mentadbir Cordoba selama lebih 500 tahun. Paling menonjol ialah Abdul Rahman pertama yang memerintah dari tahun 756 hingga 788 dan Abdul Rahman ketiga dari tahun 912 hingga 961. Pada tahun 784, Abdul Rahman pertama mula membina Masjid Cordoba yang diiktiraf dunia sebagai satu daripada permata seni bina Islam. Abdul Rahman pertama atau Abdul Rahman Ad-Dakhil adalah keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri dari Damsyik setelah Abbasiyah mengambil alih kuasa pada tahun 750. Selepas menyatu padukan puak bertelaga, Abdul Rahman menyegerakan proses pembangunan termasuk membina masjid indah ini.
Hari ini, pintu utama Masjid Cordoba masih kekal seperti di zaman Islam. Ayat suci dan kata semangat kekal terukir. Masjid ini mempunyai 8 pintu masuk utama, 1 di hadapan, 5 di sisi kiri dan 2 di kanan. Paling mengagumkan, keindahan ukiran dan hiasan luaran masjid masih terserlah, bagaikan tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Ukirannya bertemakan alam sekitar, bersimbolkan tumbuh-tumbuhan. Tambah unik apabila digabungkan dengan unsur-unsur geometri. Turut terpelihara hingga ke hari ini kolam kecil atau takungan air yang pernah digunakan para jemaah untuk berwudu. Setiap langkah bertukar menjadi detik bersejarah yang pastinya sukar saya lupakan. Namun kesedihan sukar dibendung. Apatah lagi untuk menelan hakikat bahawa tempat ini bukan lagi masjid seperti 700 tahun yang lalu. Taman ini dipanggil Courtyard of the Orange Trees atau Laman Pepohon Oren, terletak di bahagian utara masjid. Merenung sejarah Masjid Cordoba, pembinaan keseluruhan bangunannya memakan masa kira-kira 206 tahun. Ini kerana walaupun telah siap pada tahun 784, masjid ini dibesarkan sekali pada kurun ke-9 dan 2 kali pada kurun ke-10 untuk menampung jumlah jemaah yang bertambah. Keindahan Masjid Cordoba disanjung kawan, dikagumi lawan. Menurut Al-Idrisi, seorang pakar geografi silam, tiada masjid yang mampu menandingi kecantikan seni bena dan keindahan hiasan Masjid Cordoba ketika itu. Menurut seorang penulis, Al-Himyari pula, Masjid Cordoba satu daripada binaan tercantik di dunia. Keteguhan dan kesempurnaan seni benanya serta kekayaan hiasannya sungguh mengagumkan. Bagaimanapun, ini hanya sebuah model. Dan ini pula yang sebenarnya. Ciri menarik yang menjadi identiti Masjid Cordoba ialah struktur merah putih menyerupai kubah atau gerbang. Gerbang ini atau istilah popularnya ladam kuda adalah ciri seni bina Islam yang turut tersebar ke serata wilayah Islam di timur dan di barat. Dan sudut masjid yang menjadi tarikan utama ialah bahagian mihrab. Keindahan bahagian siling kubah turut mempesonakan. Mihrab ini terletak di fasa ketiga hasil pembesaran yang dilakukan pada tahun 961 ketika pemerintahan Al-Hakam II. Keindahan seni bina Arab Islam digabungkan dengan unsur seni Byzantine. Ini tidak menghairankan kerana pada awal kurun ke-10, kerajaan Islam Spanyol telah pun menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Kristian, Jerman dan Byzantine.
Keindahan hiasan termasuk kaligrafi ini masih kekal seperti yang asal. Ia dihasilkan daripada kepingan kaca berwarna yang halus. Masjid Cordoba yang wujud pada hari ini adalah hasil kerja-kerja pembesaran sebanyak 3 kali. Ini pelan lantai binaan sekarang. Masjid asal dibina Abdul Rahman I. Pembesaran pertama oleh Abdul Rahman II tahun 833. Pembesaran kedua oleh Al-Hakam II tahun 961. Dan pembesaran terakhir oleh Al-Mansur tahun 987. Walaupun kerja pembesaran masjid memakan masa ratusan tahun, namun kesinambungan seni benanya tetap dijaga. Sekali pandang, seolah masjid ini dibina oleh orang yang sama serta pada waktu yang sama. Namun jika dilihat secara halus, wujud sedikit perbezaan kecil terutama pada tiang-tiang ini. Menurut ahli-ahli sejarah, setengah tiang terpaksa dilapik seperti ini berikutan kekurangan bahan binaan pada waktu pembesarannya. Hanya selepas tahun 1384, kira-kira 150 tahun selepas kejatuhan Islam, pengubahsuaian dibuat di bahagian dalam masjid. Warna oranye menunjukkan lokasi gereja yang terletak di bahagian tengah. Gereja ini dibina secara berperingkat dari 1523 hingga 1766. Bagaimanapun di beberapa bahagian, seni bina asal masjid masih kelihatan. Seni bina gotik dan pengaruh Renaissance kelihatan di hampir semua bahagian gereja. Di zaman kemuncaknya, masjid ini dikatakan boleh memuatkan kira-kira 100,000 jemaah pada satu-satu masa. Namun, apa yang dahulunya pernah berkumandang azan 5 kali sehari semalam, kini sepi di pinggir sungai Guadalquivir. Kira-kira 7 kilometer di timur bandar Cordoba terdapat warisan Islam yang sama hebat, sama terkenal dengan Masjid Cordoba. Inilah tinggalan Madinah Az-Zahra, kota kembar Cordoba seluas 120 hektar yang diasaskan di kaki banjaran Sierra Morena. Madinah Az-Zahra mula dibina Abdul Rahman III pada tahun 936 sebagai ibu kota baru kerajaan Islam Spanyol. Pada hari Jumaat, 16 Januari tahun 929 di Masjid Cordoba, Abdul Rahman mengisytiharkan dirinya khalifah yang bebas daripada pengaruh kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Beliau menggunakan gelaran Amirul Mukminin An-Nasir Lidinillah. Inilah kali pertama dalam sejarah empayar Islam mempunyai 2 khalifah pada waktu yang sama. Khalifah Abdul Rahman menggubal dasar ekonomi dan politik baru, seterusnya membina Madinah Az-Zahra untuk memberi identiti baru kepada kerajaan Islam Spanyol yang diterajui Bani Umayyah. Ketika inilah Cordoba mengecapi era kegemilangannya.
Pembinaan Madinah Az-Zahra mengambil masa 40 tahun dan perbelanjaannya 2 juta dinar, iaitu hampir 1/3 daripada pendapatan Cordoba ketika itu. Menurut catatan, kira-kira 10,000 penduduk tempatan diambil bekerja, manakala 6,000 blok batu bata digunakan setiap hari. Tinggalan ini dipanggil Darul Wuzara, iaitu pejabat para menteri yang membantu Khalifah Abdul Rahman mentadbir seluruh empayar Islam di Spanyol. Terdapat juga tinggalan istana, kediaman tentera dan diplomat asing, pasar dan masjid. Inilah tinggalan masjid yang terletak di sebelah tenggara. Ia mula digunakan pada tahun 941, 4 tahun sebelum Khalifah Abdul Rahman tinggal di Madinah Az-Zahra secara rasmi. Mungkin di sinilah setiap minggu Khalifah Abdul Rahman berkhutbah kepada rakyatnya. Keindahan tempat ini dikatakan sama hebat dengan kecantikan Masjid Cordoba. Alangkah bertuahnya umat Islam hari ini sekiranya Madinah Az-Zahra masih tegak berdiri seperti dahulu kala. Keindahannya menjadi kebanggaan, kemusnahannya menimbulkan keinsafan. Inilah kediaman rasmi Khalifah. Sesetengah pengkaji sejarah berpendapat Abdul Rahman membina istana ini khas untuk permaisuri kesayangannya, Zuraidah, sebagai lambang cinta sejati. Masih terpampang ialah sebahagian ayat-ayat suci yang menjadi hiasan pintu masuk singgasana Khalifah Abdul Rahman. Bahagian dalam istana termasuk beberapa struktur dan hiasan asal masih dalam keadaan baik. Kemasyhuran istana ini menjadi legenda. Lukisan ini menggambarkan betapa penting peranan Madinah Az-Zahra ketika itu. Bagaimanapun, saat-saat manis tidak kekal lama. Istana ini hampir musnah apabila ia menjadi sasaran serangan demi serangan pada kurun ke-11. Kali terakhir oleh Bani Murabitun yang berasal dari Maghribi. Dengan berakhirnya pemerintahan Hisham ketiga, keadaan menjadi semakin genting, ibarat retak menanti belah. Empayar Islam Spanyol berpecah kepada banyak kerajaan kecil yang lemah. Cordoba jatuh ke tangan Murabitun pada 1092 dan kemudian ke tangan Ferdinand 144 tahun selepas itu. Dalam sekelip mata, nama Madinah Az-Zahra hilang dari lipatan sejarah. Tapak Madinah Az-Zahra dijumpai pakar arkeologi pada 1922. Pada 6 Jun 1989, Kerajaan Autonomi Andalusia mengisytiharkan kawasan ini warisan dunia. Pernikahan Masjid Cordoba turut memikat perhatian antarabangsa. Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengiktiraf masjid ini sebagai warisan dunia. Kerja-kerja pemeliharaan akan memakan masa yang panjang. Namun kita patut bersyukur kerana simbol kecemerlangan tamadun umat Islam masa silam akan terus berdiri megah, sekurang-kurangnya buat beberapa dekad akan datang. Iltizam pemimpin Islam lebih 1,200 tahun lalu untuk menegakkan daulah Islamiah di Eropah akhirnya menjadi kenyataan. Apakah mustahil cahaya keimanan akan kembali menerangi kegelapan akidah satu hari nanti? Tiada yang mustahil di dunia ini.